Tatallah, ittaqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan al-Mubarak ini kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya. Dan pada pagi ini saya pemain simpanan masuklah melengkapkan pasukan Tapi kalau sampai nanti Datuk sampai, kena bagi laluan kepada beliau. Apabila kita berada di bulan Ramadan, di antara hari-hari yang diisytiharkan hari kebesaran dalam kalender Islam ini ialah penurunan Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran. Mungkin dalam minggu ini masjid dan surau banyak membicarakan tentang nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu mukjizat al-kubra, mukjizat akbar. Lebih besar daripada Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' Mi'raj itu mukjizat kubra, dan disusuli dengan banyaknya mukjizat yang bersifat sughra kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran itu yang paling besar. Sebab itu Al-Quran istimewanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berperingkat. Ada keadaan turunnya sekaligus. Bila dan waktu bila? Ada masanya Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat dalam satu tempoh masa yang panjang. Tapi bila dan bagaimana? Sebab itulah Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi, meriwayatkan, qala qultu ya Rasulullah usini, qala alayka bitaqwallahi fa innahu ra'sil amri kullihi. Qultu ya Rasulullah zidni. Abu Zar, dia berkata bahawa beliau telah meminta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesanan yang panjang. Maka baginda pun bersabda, qala alayka bi tilawatil Quran. Nabi kata, alayka bi tilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dhakrun laka fis samai. Sebab Nabi kata bi tilawatil Quran itu dengan menyemaikan rasa takut kepada Allah. Mula-mula Nabi suruh menyemaikan rasa takut tu bitaqwallah. Maknanya takwa itu sangat rapat dengan Al-Quran. Nabi suruh bertakwa, bitaqwa, iaitu berasa takut dan kagum dengan kebesaran Allah ini, yang menjadi sumber kepada segala amalan kebaikan. Dan Abu Zar bila dia minta Nabi teruskan lagi, maka Nabi pun menyatakan, alaika bi tilawatil Quran, hendaklah kamu ini membaca Al-Quran. Tapi Nabi tak sebut dengan perkataan iqra. Kita tahu baca ni iqra. Malah ayat yang pertama turun pun kepada Nabi, perintah Allah ketika itu iqra. Sehingga Nabi jawab, ma ana biqari, aku tak tahu membaca. Nabi tak tahu membaca itu tak boleh diistilahkan Nabi bodoh. Tapi Nabi tidak diajar membaca dan menulis. Dan Al-Quran ni tak boleh direka-reka untuk dibaca dan ditulis.
Lalu Allah perintahkan Jibril ketika mengajar Nabi membaca itu dengan talaqi wa musyafahah, sehingga Jibril itu memeluk erat Nabi, lalu dibisikkan ke telinga Nabi, Iqra' ma'ana biqari. Beberapa kali Nabi sebut tak boleh baca, aku tak tahu baca, sehinggalah Nabi rasa sesak nafas, digrip oleh Jibril ni tadi. Tapi Jibril dia turun ketika itu berupa bentuk manusia lah. Akhirnya Nabi ikut baca Iqra'. Maka kita tahu Iqra' itu baca. Daripada perkataan asalnya qara'a, baca. Tapi dalam hadis ini Nabi kata, alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi. Yang mana Al-Quran itu dia menjadi cahaya bagimu di dunia ini. Bila Nabi sebut bitilawatil Quran, Quran itu tak cukup dibaca. Kalau kita baca macam mana standard sekarang ini, kita baca Quran. Bulan Ramadan lagi pula kita baca dengan standard bertadarus. Tadarus itu maknanya kita baca dengan diperhatikan oleh orang lain. Kita baca berjemaah, berkumpulan, ataupun paling kurang 2 orang baca. Aku dengar, aku baca, engkau dengar. Lepas tu dia baca pula, kita dengar. Itu konsep bertadarus. Kalau kita seorang-seorang, kita baca. Jadi apa bezanya bitilawatil Quran? Dalam musabakah pertandingan pun dia tak sebut pertandingan membaca Quran. Dia kata musabakah tilawatil Quran. Tilawah lagi. Dalam pendidikan Islam, satu mata pelajaran wajib. Dari tahun 1 sampailah tahun 6 sekolah rendah, masuk sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ada subjek pendidikan Islam. Dia subjek teras. Murid Islam wajib masuk, wajib ambil. Yang tidak Islam ni dia kena ambil pendidikan moral. Dulu zaman tuan-tuan SPM, murid bukan Islam ni dia boleh ambil subjek pendidikan Islam. Dulu kita dengar Raju dapat A pendidikan Islam, Acong dapat A pendidikan Islam. Dia boleh ambil periksa tu. Sekarang tak boleh lah sebab dia bertembung. Bila jadual periksa tu, murid Islam ambil pendidikan Islam, murid yang tidak Islam ni dia akan ambil pendidikan moral. Jadi sekarang kita tak dengar dah murid yang tidak Islam ni dia dapat skor pendidikan Islam. Dulu boleh ambil. Kita pun rasa pelik, murid Islam pula, orang Melayu pula tak lulus. Dapat G, gagal. Acong tu elok je A. Dia ditanya, saya baca, dia kata. Itu dia baca, dia dapat tapi tak ada roh. Dia tidak menghayati untuk kehidupan dia. Maka dengan sebab itulah, bila sebut bitilawatil Quran, dalam sistem pendidikan kita, pendidikan Islam itu, dalamnya ada tilawah Al-Quran. Yang mana belajar ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan 30 juzuk lah. Beberapa ayat dijadikan sebagai sukatan dan diajar itu membacanya dengan tahsinul Quran supaya baca dengan betul. Ada ayat itu yang dihafaz, ada ayat itu yang diajar tentang tafsirnya, terjemahannya dan juga mengambil pengajaran ayat. Contohnya bagi tingkatan 1, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang merupakan ayat yang sangat popular menjadi tahlil. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat itu ayat tilawah. Maknanya anak kita kalau belajar pendidikan Islam ni, ayat itu ayat tilawah. Kemudian ayat itu ialah ayat hafazan. Ayat hafazan ni maknanya dalam SPM dipanggil UTH tu, ujian tilawah dan hafazan itu masuk dalam peperiksaan. Dia ada markah bila ditanya soalan hafazan itu. Jadi antaranya sukatan itu ialah Alif Lam Mim ini. Kemudian ada pengajaran ayat, maknanya dalam bentuk tafsir. Maka Nabi menyebut tentang
alaika bitilawatil Quran ini ialah dia bukan sekadar membaca Al-Quran itu, tetapi baca kemudian memahami pengertian ayat itu. Itu terkandung dalam tilawah. Kemudian dia faham apa pengajaran dalam ayat itu. Kemudian dia mengamalkan pengajaran ayat yang dia baca, yang dia faham pengertian, supaya menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Itu bitilawatil Quran. Sebab apa? Sebab dia menjadi cahaya di atas muka bumi. Ya. Memanglah kita takkan nampak, dia bukan makna bila disebut secara direct cahaya tu, kita pun dah baca Quran, mana ni Ustaz Khabar, satu cahaya pun saya tak nampak, yang nampak cahaya lampu tu kan. Dia bukanlah direct macam itu. Ya. Cahaya itu rahmat Allah. Cahaya itu jalan lurus. Cahaya itu panduan. Yang mana kita berada di jalan yang benar, jalan yang betul bila kita mengamalkan hasil daripada tilawatul Quran tadi. Ya. Bukan saja cahaya di atas dunia. Ya. Wa dhakhara laka fis samai, dan menjadi bekalan untuk kamu di hari akhirat. Walaupun disebut fis samai, tapi maksud fis samai langit itu ialah akhirat. Maka Al-Quran itu selain daripada dia menjadi cahaya bekalan, cahaya di atas muka bumi, kita hidup di dunia ini, malah menjadi bekalan di hari akhirat. Apa maksudnya? Al-Quran itu dia berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mintakan syafaat kepada kita yang membacanya, yang faham pengertiannya, yang kita memahami pengajarannya, yang kita amalkan. Ya. Contohnya Al-Baqarah ayat 1 tadi, Alif Lam Mim, ya, zalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab, yakni Al-Quran, dalamnya tak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezekinya. Maknanya dia ada rezeki, dia dapat lebih, lalu dia infakkan ke jalan yang benar. Infak kepada orang miskin, infak kepada anak yatim, infak kepada jalan fisabilillah. Jadi di sana ada amalan. Seperti solat tadi, seperti infak. Maka berdasarkan hadis Nabi ini tadi, ya, yang menjadi bekalan kepada kita di hari akhirat, ya, dengan kita amalkan apa yang ada dalam pengajaran tadi, maka menjadi bekalan kita di hari akhirat. Bukankah kita bila dibangkitkan dengan ribuan, jutaan pahala kita? Kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan kita bawa pahala kita. Tapi silap hari bulan kita boleh muflis. Kita boleh muflis. Tapi bangkit di padang mahsyar dengan banyaknya pahala, tapi boleh muflis. Bangkit-bangkit pahala solat. Solat kita tu dengan solat sunatnya, dengan segala amalan. Masuk saja masjid, kita dah utamakan dengan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid merupakan solat yang boleh mengatasi apa-apa. Hatta khutbah sedang berlangsung pun kita masuk masjid, Nabi kata, ya, jangan duduk dulu, fala yajlisu, jangan duduk dulu selagi kita tak solat 2 rakaat, iaitu solat tahiyatul masjid. Tapi bila kita masuk dalam masjid, ada majlis ilmu. Misalnya waktu zuhur kita lewat sedikit, orang dah mulakan
kuliah zuhur, kita sampai, kita nak masuk masjid itu, ada majlis ilmu. Dalam hal majlis ilmu ini maknanya diutamakan, sepatutnya ilmu lah. Begitu juga khutbah, sepatutnya khutbah lah. Tapi tak, tahiyatul masjid dulu. Sebab apa? Kemuliaan masjid itu. Tapi tidak pada solat sunat yang lain. Kita nak solat sunat yang lain, maka afdal majlis ilmu itu. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Jadi kembali kepada Al-Quran yang menjadi bekalan untuk kita di hari akhirat tadi, kita beramal dengan pengajaran yang ada. Seperti solat tadi, seperti kita infak rezeki tadi pada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 itu. Maka Al-Quran ini akan berjumpa, dia sebagai makhluk juga, kemudian berkata kepada Allah, hamba-Mu ini dia membaca, aku ambil pengajaran, lalu berilah syafaat kepada dia, pengampunan supaya dimasukkan ke dalam syurga. Quran. Sepatutnya kita haloba diri kita melakukan amal kebajikan dengan Al-Quran ini, sebab keharusan kita masuk ke syurga, yang mana kita bila dibangkitkan dengan pahala ni tadi boleh muflis. Apabila dibangkitkan dengan pahala, pahala kita dirampas. Allah ambil pahala itu sebab kita rupa-rupanya selalu memaki hamun orang lain, mengeji orang lain, mengata orang lain, memburukkan orang lain. Lalu Allah ambil pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, sedekah kita dan segala kebajikan, lalu Allah ambil, diberikan kepada orang yang kita keji, orang yang kita maki, orang yang kita hina, orang yang kita kata macam-macam. Tak cukup rupanya diberi pahala kepada orang ni tadi, tak cukup rupanya balasan terhadap dosa dia memaki hamun. Tak cukup pula ganjaran kebaikan kepada orang yang kena maki itu, dia sabar, dia diam, dia tak balas. Kemudian Allah ambil pula dosa orang yang kena maki itu, lalu Allah campakkan ke muka orang yang banyak pahala tadi, lalu muflislah dia. Itu yang kita tak nak. Tapi dengan kita beramal bitilawatil Quran, kita faham pengajaran, kita ambil pengajaran, kita amalkan, moga-moga menjadi syafaat kepada kita. Akhirnya dia minta pengampunan. Sebab itu saya pernah sebut sebelum ini, bulan Ramadan banyak minta ampun. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahal azim, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Samping kita minta ampun, kita mendoakan dapat syurga dan dihindari daripada neraka. Sebab itulah sifat takwa ini, takut kepada Allah ini, sumbernya ialah daripada Al-Quran tadi untuk kita mengamalkan kebaikan. Sebab itu bila takwa ini rapat dengan Al-Quran, berganding dengan Al-Quran, bukan saja rasa takut dan kagum dengan kebesaran Allah ini, dengan kemuliaan Allah, tapi kita beramal dengan kitab. Sayyidina Ali kata, takwa ini kita beramal dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran ni dia turun 3 peringkat. Pendapat pertama ulama, ada ulama kata 2 saja. 3 peringkat ni, yang pertama turunnya daripada Allah. Quran daripada Allah, kalam dia. Turun ke Lauh Mahfuz. Allah turunkan ke Lauh Mahfuz 30 juzuk. Itu yang berlaku. Kemudian dari Lauh Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit yang pertama. Bila berlakunya daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama di Baitul Izzah ini? Malam Lailatul Qadar. Itu yang disebut dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Inna anzalna, sesungguhnya aku turunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi bila berlakunya, apa yang berlaku? 30 juzuk dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Tetapi dari Baitul Izzah langit pertama nak turun kepada Nabi itu, dia mengambil masa 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Maka digenapkan 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir turun itu khilaf pula. Ada yang menyatakan al-yauma akmalakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kamu. Ada pendapat mengatakan ayat yang terakhir itu Al-Fatihah. Tapi dia menjadi ayat yang pertama dalam Al-Quran. Tak apalah khilaf tu, kita tak usah bicaralah. Tapi kita maknanya faham Al-Quran diturun berperingkat sehingga ada ayat yang pertama sampailah ayat yang terakhir sebelum Nabi wafat. Ketika Haji Wida, Nabi menyatakan ayat itu. Jadi 23 tahun nak turun kepada Nabi secara berperingkat-peringkat. 13 tahun di Mekah tu ayat dia banyak tentang akidah. Sebab nak mengubah mentaliti masyarakat daripada menyembah berhala itu kepada menyembah Allah. Kemudian 10 tahun di Madinah tu banyak ayat syariah, hukum hakam. Ayat solat, ayat tentang puasa, ayat tentang perkahwinan, tentang perceraian, tentang kenegaraan, tentang hukum jenayah, hudud, kisos, ta'zir dan pelbagai lagi hukum hakam fiqh yang turun banyaknya ialah selama 10 tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Itu Al-Quran penurunannya. Jadi kita kena ambil pengajaran ini sebab peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini cukup banyak memberikan ancaman kepada manusia. Dalam surah Al-Isra umpamanya ayat 26-27. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wala tubadzira tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi bila keluarga yang dekat ni haknya apa? Hak kita bila nak memberikan sedekah, utamalah keluarga dekat dulu. Kita ada mak kita dekat kampung. Mak kita tak kerja dah tua dah mak. Tapi mak kita dekat kampung perlu belanja. 1 sen kita tak pernah bagi. Wah dulu kalau mak duduk kampung, dia kutiplah bayam dekat tepi tu. Pergilah mak ke sungai tepi-tepi parit tu ada apa kangkung pucuk paku, kutiplah mak, kata rebus-rebus makanlah. Mak pun dah tua tak ada nak makan. Saya ni nak beli apa, anak saya nak makan McDonald lah, anak saya nak makan Kentucky Fried Chicken lah, tak cukup katakan. Ya itu tanggungjawab lah nafkah. Betul lah nafkah kepada isteri anak-anak kena selesai lah dulu. Lepas tu banyak lagi lebih. Jadi janganlah tak peduli kerabat. Rupanya adik kita komen susah hidup. Kita tak beli. Padulilah adik aku tu dia pemalas, palosu. Dia punya ayat tu pemalas nak mampu katakan. Lantak dia lah pun nak jadi. Tapi itu kerabat darah daging kita. Sedangkan di sini Allah perintahkan wa'tizal qurba haqqahu. Berikanlah hak terhadap kerabat kita yang dekat, pertolongan dulu. Lepas itu barulah datang kepada wal miskin wa misabil, orang miskin, barulah orang yang jauh daripada kita, orang yang dalam perjalanan bisabil. Dan perintah Allah, ya, janganlah membazir. Ini perintah daripada Quran, jangan membazir. Membazir. Ya. Bila pergi bazar Ramadan tu, segala-gala kita tengok tu, oh ini ayam percik.
Ini macam ni punya masakan. Semua kita nak rasa. Sudahnya 10 jari ni penuh plastik. Mengengkeh bawa. Hidang betul nak makan. Sudahnya kena ayam percik seketul aja. Dah konyang punya. Habis yang lain tu macam mana? Sudah membazir katakan. Jadi maknanya membazir itu dilarang oleh Allah berdasarkan kepada kalam Allah itu dalam Al-Quran. Kita nak mengambil pengajaran. Ni kita ambil pengajaran. Dan Allah nyatakan lagi, membazir itu melampau. Membazir itu akhirnya Allah samakan ikhwanus syayatin. Saudara kepada syaitan. Saudara-saudara, ikhwan. Ikhwan ni saudara. Allah boleh kata kepada manusia ini, kalau engkau membazir, engkau saudara dengan syaitan. Bila saudara ni, dia berpangkat macam abang long, abang ngah, abang cik. Segala abang. Macam kita adik-beradik. Maka kita jadi saudara dengan syaitan. Bila saudara ni rapat macam ini, sanggupkah kita menjadi saudara kepada syaitan? Tetapi kita diisytiharkan Allah menjadi saudara apabila kita membazir. Jadi kita kena faham, membazir ni bukan sekadar membazir makanan. Saya kaki tangan kerajaan. Kerajaan dia belanja harta banyak untuk aset kerajaan. Contohnya kita lah ambil contoh. Katalah kereta peronda polis. Kalau polis minta maaf lah. Saya bukan nak kata, tapi ni nak buat contoh. Kereta peronda polis kan apa keretanya? Honda Civic. Bila bawa tu bunyi sedap lah. Tak pernah lagi kereta polis peronda ni Honda Civic. Dulu biasa Proton aja. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu Alfa Romeo pun jadi kereta peronda. Itu daripada Itali. Jadi kalau bawa tu memang sedap. Tapi sebab ni kereta kerajaan. Kan? Kalau masa mengejar penjenayah tu lain cerita lah. Penjenayah pun pusing sana, peronda ikut katakan langgar lubang, terpaksa lah. Ini dalam keadaan biasa, dia nampak lubang. Apa dulilah kereta kerajaan, kau tabung dia langgar. 10 lubang, kau tabung dia langgar. Cuba kereta dia sendiri, lubang. Jadi rider dia, jadi apa? Pelumba kereta, dia mesti nak elak supaya kereta dia tak rosak. Tapi sebab kerajaan, padulilah kerajaan punya. Sebulan dah masuk bengkel. Belanja repair. Lama-lama belanja repair banyak. Akhirnya soal kebajikan yang lain tak cukup duit. Kerajaannya ada lagi harta yang lain, quarters. Ada quarters kerajaan. Tapi oleh kerana belanja besar pada nak baiki kenderaan, sudahnya untuk quarters ni dah kurang pula katakan. Membazir tak? Membazir kerana kita tak jaga. Harta itu bukan kita punya. Macam Khalifah Umar Al-Khattab lah. Bila datang ke pejabat itu, ialah rakyat jumpa dia. Dia tanya, jumpa aku urusan apa? Urusan negara ke urusan peribadi? Urusan peribadi, ya Amirul Mukminin. Urusan peribadi. Nanti aku tutup lampu. Pap, ditutup lampu. Galap. Dia tanya, apa hal tutup lampu, kata orang tu. Dan kau kata, urusan peribadi. Ini hak kerajaan, dia kata. Aku khalifah, dia kata. Kau cakap hal peribadi kau. Kita tak guna harta kerajaan. Macam itu Amirul Mukminin Khalifah Umar nak jaga diri dia supaya innal mubazirin ikhwanu syaitan, supaya dia jangan menjadi saudara kepada syaitan. Payah kita nak cari macam ni. Saya buat contoh aja. Tapi itulah pengajaran Al-Quran yang relevan sampai hari ini. Kalau ikut zaman Nabi tak adalah macam itu. Sebab ketika itu Nabi memimpin segala-galanya. Nabi ketua negara, Nabi Perdana Menteri, Nabi Presiden negara, Nabi juga ialah ketua hakim negara, Nabi juga ketua menyusun tentang peperangan, Nabi juga ketua. Ketika itu Nabi mengetuai semua. Dan zakat pun maknanya diserah kepada Nabi. Dan Nabi pun serah kepada pegawai dia uruskan.
Sebab itu bila Nabi wafat, akhirnya orang Islam mula murtad. Tak payah lagi keluar zakat. Dia kata Nabi dah tak ada. Maka bila Nabi wafat, ada kumpulan manusia yang murtad. Lalu diperangi oleh Abu Bakar. Maka terkenallah satu peperangan itu dinamakan peperangan Al-Yamamah. Peperangan di antara orang Islam dengan orang murtad. Yang diketuai oleh Musallama Al-Kazab. Yang mana 70 orang Al-Hufaz, 70 penghafaz Quran ini syahid. Hebat juga orang yang murtad ni bila berperang. 70 yang hafaz Quran ini mati syahid. Akhirnya Khalifah Abu Bakar dan sahabat-sahabat melihat kalau macam ni kita perang, makin kurang orang hafal Quran. Makin kurang orang hafal Quran. Lalu diagresifkan supaya sahabat-sahabat ni meneruskan lagi menghafal Quran yang lain-lain tu. Sebab sahabat bukan semua hafal 30 juzuk. Jadi ada yang hafal sikit, ada yang hafal banyak. Jadi tidak semua. Bukan maknanya bila zaman Nabi tu semua hafal. Dia berdasarkan kepada kemampuan. Macam sekarang ini, walaupun ada sekolah tahfiz, tapi bukan semua budak dia boleh cemerlang menghafal 30 juzuk. Hari ni budak saya akan pergi umrah. Tengoklah kalau pengetua dia sempatkan nak tengok. Sebab dia dapat hadiah tajaan daripada satu syarikat. Kerana dia khatam 30 juzuk. Dan juga antara murid yang cemerlang. Dia syarikat ni bila dia nak bila tanya pengetua tak dapat ke, kata tak dapat. Pengetua dia bukan B40 dia katakan. Saya B40 lah katakan. Dia nakkan syarikat tu, dia hari ni nak pergi tu, dia kurang orang, 5 orang dia kurang. Jadi dia pun telefon kawan saya, seorang pengetua, kata, Ustaz boleh tolong tak saya? Kata, saya hendakkan 5 orang je. Saya tak boleh ke? Tak boleh lah, kata. Saya nak orang miskin, dia kata. Jangan cari orang kampung dia, orang dia. Nak pergi Makkah tak? Sekarang juga siap, katakan. Sekarang ni. Dapat dia 5 orang kampung. Itu orang tu memang kuat bersedekah betul lah. Satu kapal terbang dia catat. Hari ni nak pergi ni. Balik 21 hari bulan. 21 hari bulan balik. Kalau hari raya 21, balik nanti kapal terbang turun, maknanya dia takbir dalam kapal terbang lah jawabnya. Kan? Kemungkinan saja. Ni satu hal jugalah bila nak berkelahi sangat. Raya Jumaat ke Sabtu. Macam lahu hara negara ni kalau hari raya hari Jumaat. Alamak, kita akan raya awal sehari. Apa masalahnya? Kalau raya awal sehari. Lemang tak buik apa tu. Banyak lemang orang bakar katakan. Beli je lah. Kalau dah bakar sendiri tak pandai, beli je lah. Rendang tak buik lagi. Aduh, kalau tak ada rendang ni, mana haru kau raya katakan. Tak seronok katakan. Dia kemungkinan boleh berlaku tuan-tuan. 20 hari bulan, hari kami, tengok anak bulan. Dia syarat dia penentuan nak raya atau puasa ni nampak. Syarat dia hilal nampak. Buka balik. Kita kan guru takmir pengajar kitab Mustika Hadis. Kitab Mustika Hadis jilid yang kedua. Dia ada bab perihal puasa. Dalam tu ada tajuk kecil dia tentang tengok anak bulan. Semua dalil daripada Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi ni. Nampak anak bulan. Kalau bulan itu Ramadan, puasa besoknya. Kalau nampak anak bulan Syawal, hari Khamis ni, hari Khamis bukan ni, hari Khamis 20 hari bulan besok. Maka akan tengok anak bulan. Yang tengok anak bulan ni tak ada yang sedih-sedih je orang tengok. Sekadar nak teropong, saya tak nampak apa ni, mana bulan kata kan. Dia teropong bukan macam tu. Jadi yang tengok tu orang pakar. Dia tak cukup dengan kepakaran daripada Jabatan Mufti yang tahu ilmu falak. Dia panggil Jabatan Fizik Meteorologi itu sekali. Orang yang pakar dalam bidang kaji cuaca cakrawala tu join sekali. Tengok. Anak bulan tu tetap ada. Cuma dia nampak tak nampak. Nampak saja anak bulan confirm. Raya Jumaat. Janganlah meraung. Oh lemak saya beli tiket bas maknanya malam tu. Saya takbirlah malam tu dalam bas. Apa masalah takbir dalam bas? Bergema dalam tu Allahu Akbar Allahu. Semangat driver bawa tu. Ni bawa betul-betul ni. Orang nak balik gayung ni dah bertakbir ni. Tak apalah. Dah siapa suruh beli last minute punya. Contoh katakan.
Ada juga saya tengok dalam viral tu, ibu bapa minta sekolah ni diawalkan cuti. Dah awal dah tu. Cuti semua sekolah 20 hari bulan Khamis. Kalau hari raya hari Sabtu, Jumaat tu dah cuti. Hari Rabu 19 hari bulan, selepas pukul 12 ataupun selepas pukul 2 petang tu dah boleh ambil anak dah. Nak mondabut tu balik kampung, silakanlah hari Rabu tu. Belum lagi hari Khamis ada, kalau raya pun Jumaat. Yang teruk orang yang kojok pejabat lah, dia kojok sampai hari Khamis kata kan. Tiba malam tu raya kata kan. Tak apalah raya kat Kuala Lumpur dulu. Tapi kita rancang lah sebab dah berlaku tahun lepas kan. Tahun lepas tu ialah kelang kabut sikit kan. Tapi kita rancang. Tapi kalau tak nampak anak bulan tu tetap ada tapi tak nampak. Dia ada keadaan tak nampak. Ya. Ada keadaan dia tak nampak kerana faktor-faktor cuaca. Barangkali maknanya cahaya matahari waktu siang tu lebih cerah. Lah tak nampak anak bulan. Jadi kalau semua pakar-pakar tu tak nampak, confirm tak nampak. Maka menggunakan ru'yah hisab, menggenapkan 30 hari puasa boleh. Dia puasa ni genap sebulan ni sama ada 29 hari, 30 hari, maka diumumkanlah hari raya hari Sabtu katakan. Walaupun Indonesia dan juga Emirat Arab Bersatu dia dah awal umum dah kata. Kita tengok je lah nanti ya? Lepas tu bila dah bangi hari raya Jumaat, mohon besar raja-raja di belasah. Apalah mau besar ni dia tak fikir kita rondang tak masak. Takkan majlis gajah-gajah ni nak fikir kita buat rondang ke tak buat rondang. Jadi biarlah kita ni aman, kita nak mendahulukan pengabdian kita di bulan Ramadan. Raya-raya jugalah katakan. Baik. Sikit lagi waktu kecederaan ya. Kemudian dalam Al-Quran, ini barangkali penutup lah ya. Kita mengambil pengajaran Al-Quran ini. Dalam Al-Quran menyatakan tentang betapa menyesalnya manusia di hari akhirat. Apa dia? Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna taghal salihah ghairal ladhi kunna. Saya tak nampak sangat sebab kecil katakan. Tapi pengajaran daripada ayat ini, surah Al-Fatir ni, surah Fatir ayat 37 ni, manusia yang ada dalam neraka, ni manusia yang ada dalam neraka ni, sebagai penutup lah, dia akan berteriak, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, wahai Tuhan kami yang dalam neraka ni akan berteriak, akhrijna, akhrijna, keluarkanlah kami yang dalam neraka ni berteriak ya, merayu-rayu dengan penuh kesakitan, dengan janjinya apa? Kalau keluarkan kami daripada neraka ini, nescaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kalau di atas dunia dulu kami apa? Mengintai orang, kami mengacau anak bini orang. Ni yang masuk neraka ni, masa dia di dunia ni, dia kata aku dulu salah mengacau anak bini orang, kau kembalikan aku ke dunia, nescaya aku akan lakukan amal soleh yang berbeza, aku takkan kacau dah anak bini orang. Katakan. Masa tu dia minta, dah masuk neraka baru minta ya? Akhirnya Allah menempelak mereka ya? Allah menempelak. Oh, yang kami bagi dulu, yang aku bagi dulu tak cukup ke panjang dia, yang hidup di dunia dulu tu tak cukup ke tempoh dia ya? Kenapa bila aku bagi kamu Al-Quran, aku bagi kamu panduan, aku bagi kamu cahaya, apa dia perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasul yang memberi peringatan, ancaman, Nabi bagi peringatan, Nabi bagi ancaman berdasarkan kalam aku, ayat aku, Allah kata tak cukup untuk kamu ya? Sehingga sekarang pula kamu merayu dan merintih ya? Sedangkan Nabi bagi tahu satu-satu perkara. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, adab. Nabi ni diutuskan nak menyempurnakan adab ya? Kita di antara masalahnya soal adab sekarang ya? Tak bagi potong kereta pun, kita nak potong orang tu tak bagi, ni nak potong tak bagi
Kan? Bila dah sampai satu tempat, dia follownya orang tu sampai orang tu berhenti. Orang tu pun keluar, agak nak pergi ke tandas ke apa ke, dia follow, dia pun pergi tarik orang tu di sound, apa tak bagi aku potong, dia bagi penumbuk lebar. Lepas tu bertumbuk tepi jalan. Orang pun nampak pula kono tu, orang pun ambil gambar. Viral. Yang bertumbuk tu orang Islam. Apa pula kojo orang Islam sesama Islam ni, kalau bulan Ramadan dia berhenti kereta, lepas tu dia bertumbuk tepi jalan. Mana adab? Marah sebab tak bagi potong. Yang kawan depan tak bagi potong tu sebab apa? Mungkin okey, bahaya. Okey lah. Yang kau marah sangat pasal apa? Tapi ujung-ujung boleh potong juga kan? Tak, diikut orang tu sampai satu tompek, lepas tu bertumbuk. Tengok dah tumbang, bertumbuk seorang kata. Tak tahu yang tumbang siapa. Yang koja tu ke, yang konon koja katakan. Orang viral. Ni bahaya viral ni. Tak pasal-pasal memalukan negara. Mana tempat ni? Malaysia. Apa hal ni? Siapa tu? Orang Islam. Balik orang Islam. Balik orang Islam. Semalam saya tazkirah di Masjid Taman Maridah. Jumpalah seorang menantunya orang Palestin. Menantu dia orang Palestin. Ya, orang Palestin tu belajar di Universiti Melaya. Kemudian dia memanglah duduk sini bekerja, tapi dia baliklah kampung dia. Ya. Orang Palestin ni memanglah teruk kena ganyang dengan Israel. Sekarang pun tengah teruk ni. Tapi berita ditutup. Tapi di antara yang menolong orang Israel ni ialah orang Arab sendiri. Tu yang tak seronok. Jadi menantu dia ni dah biasa dengan Malaysia ni, mana-mana tempat boleh semayang. Mana-mana tempat boleh semayang. Pergi RNR, ada surau. Pergi the mall. Pergilah mana-mana mall, ada surau walaupun kecil. Walaupun surau tu dekat tempat parking kereta, tapi ada surau, boleh semayang. Cuma orang tak nak semayang aja. Kan? Dan mana-mana tempat pun agak mudah lah di Malaysia ni. Kalau nak banding tompek dia ni, payah nak semayang. Tompek kalau bertompek lah musalla ni. Jadi bila dia semayang itu, dia dapat tompek semayang, dia pun semayang. Allahu Akbar. Mari kaum dia. Sawa'un minal Palestin, sama orang Palestin. Dia tanya, Fatah wal Hamas. Dia kata, Fatah atau Hamas. Dia kata, kamu orang Fatah ke orang Hamas? Kalau orang Hamas memang dia tangkap. Sebab orang Hamas ini ialah pejuang Islam yang berjuang tu. Berjuang dengan Israel. Jadi apa beza engkau Islam satu akidah, engkau Fatah, engkau Hamas, tapi kawan tu bila semayang, dituduh sebagai Hamas. Habis orang Fatah ni tak semayang ke? Jadi yang tolong Israel ni sampai tertangkap orang Hamas ni ialah orang Palestin sendiri. Sebab itu Israel sentiasa mengganyang sebab orang Islam sendiri tak bersatu. Kita nak jadi macam itu? Kita nak jadi macam itu? Ini bulan Ramadan, bulan kasih sayang. Bulan kita ni rajin beribadah. Di antaranya ialah kita mengharapkan rahmah kasih sayang Allah. Dia turunkan kasih sayang tu supaya hati kita ni berkasih sayang. Walaupun kulit kita tak sama. Kau galap, saya tak nak geng dengan kau galap, saya corah katakan. Tak ada beza corah galap tu. Kan? Yang galap tu lebih handsome lagi kadang. Tanya orang perempuan, nak orang lelaki kulit putih ke nak orang lelaki kulit dia galap sikit katakan. Orang perempuan suka orang kulit galap sikit. Sebab orang yang kulit putih sikit ni kuat merajuk katakan. Pula ramai orang lelaki kuat merajuk. Entahlah, saya pun tak tahu orang khabar. Saya tak khabar botol. Botol ke katakan. Kalau gitu saya nampak macam putih ni, kuat merajuk ke katakan. Agaklah saya tak khabar botol katakan. Orang khabar. Kan? Jadi janji sahak ni kulit dia agak gelap sikit, ini bukan orang merajuk punya katakan. Ya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat, ya. Jangan sampai nanti kita meninggalkan Al-Quran
Sehingga Allah takdirkan golongan yang masuk neraka itu ialah mereka yang kufur dengan Allah dan ahli maksiat. Lepas itu merayu merintih minta keluar semata-mata nak tunjuk baik pula, bagi peluang. Sesaat pun jadilah aku nak buat. Allah kata tak ada dah. Bila dah masuk akhirat, dah dibangkitkan padang mahsyar, dia sama ada syurga neraka je. Terima. Tak ada peluang dah. Memang takkan Allah keluarkan daripada neraka nak ke bumi semula, nak ke dunia. Takkan ada. Ada pun Allah keluarkan dari neraka itu sebab tempoh seksaan dia dah cukup. Dia mati tu masih lagi Muslim. Dia mati tu masih lagi ada keimanan dia walaupun seciput. Tapi dosa dia tidak terampun masa itu. Dia kena siksa. Maka keampunan dia dengan siksaan neraka barulah keluar. Lepas tu dia takkan toleh ke belakang dah. Dia akan dimasukkan ke syurga dengan syarat la ilaha illallah matinya. Kalau syirik kepada Allah, goodbye lah. Kekal di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Maka kekallah dia selama-lamanya. Maka kesimpulannya, tuan-tuan, ya, kita meraihkan nuzul Quran ialah bitilawatil Quran. Bukan sekadar bitadarus Al-Quran. Sekadar tadarus. Lepas itu dah tak ada apa. Iaitu bitilawatil Quran, kita baca, kita faham pengertian, kita faham pengajaran dia, ambil pengajaran ayat, kemudian kita amalkan dan kita jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan dipandukan oleh cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya menjadi bekalan di hari akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kita pohon keampunan daripadanya. Ya, sekian persembahan pemain simpanan pada subuh ini, ya. Gol, alhamdulillah menang. Ni 9 menang. Jadi kita tutup dengan doa tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.